Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyambung sesi berkaitan tajuk riset akhir zaman bahagian yang ketiga. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelum ini berkaitan tentang riset akhir zaman yang ada empat perkara utama, ada 4 peringkat riset. Hari ini saya akan meneruskan lagi tentang riset ilmu untuk saya perincikan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana saya yakin pada sesi yang pertama berkaitan tentang riset ilmu itu masih banyak lagi yang belum jelas kerana saya hanya menyentuh sedikit bahagian saja. Jadi untuk bahagian yang ketiga hari ini kita sambung lagi. Saya nak perincikan lagi apa yang dimasukkan dengan riset ilmu dan kita melihat suasana sekeliling itu untuk kita fahamkan, untuk kita perjelaskan supaya tidak ada kekeliruan. Jadi balik kepada riset ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam sesi-sesi yang sebelum ni dan banyak kali dalam video-video sebelum ni, apa juga yang kita ingin capai dalam hidup, kita perlu ada pengetahuan. Jadi bila ada pengetahuan, baru kita dapat melakukan apa juga perkara. Baru kita dapat buat sesuatu yang kita inginkan atau kita perlukan. Contohnya kita nak masak, kita kena ada pengetahuan untuk masak. Kemudian kita laksanakan daripada pengetahuan itu, maka dia menjadi ilmu. Sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ini, iaitu ilmu itu pelaksanaan pengetahuan. Jadi saya nak beri beberapa perbandingan dari segi aspek riset ilmu, pengetahuan. Apa yang kita ketahui, maka itu yang akan kita jadikan sebagai satu referensi ataupun pemahaman atas apa yang kita ingin ketahui. Dalam arti kata lain, apa yang kita tahu, maka itu yang kita akan gunakan. Kita tahu A, B, C, D sampai Z contohnya. Kita tahu alif, bata, kita tahu 1, 2, 3. Maka dengan apa yang kita tahu itu, maka kita gunakan itu sebagai suatu penjelasan atau untuk proses pemahaman atas apa yang akan kita ketahui. Maka dalam aspek ini tadi tuan-tuan dan puan-puan, sama jugalah tentang persoalan-persoalan akhir zaman, riset dia. Kerana kita bersandarkan kepada apa yang kita tahu, baru kita akan nak menggunakan dia untuk sebagai satu kaedah ataupun proses kefahaman atas apa juga perkara. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat begitu banyak sekali hari ini dengan cerita-cerita yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan perlu juga untuk bertanya sebenarnya. Bertanya dengan fakta, bertanya dengan melihat empirical proses sesuatu yang bukan sekadar cerita. Ini banyak sangat cerita-cerita yang menjelaskan dia tahu, tetapi adakah pengetahuan yang dimiliki itu ada faktanya? Bila saya sebut fakta ini, mesti berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, mesti berlandaskan kepada Al-Quran secara total. Tidak boleh cerita-cerita yang sebagai satu pengetahuan kemudian menjadi satu pegangan bagi mana-mana pihak. Kita tak boleh berpegang kepada pengetahuan yang tidak berbalik kepada Al-Quran. Itu total. Itu tidak boleh ada perubahan dalam apa juga keadaan bila kita berada di akhir zaman. Dalam arti kata lain, ingin saya nyatakan di sini, kita berada dalam suatu suasana yang mana ia tidak akan dapat kita capai kefahaman itu jika kita bersandarkan lain daripada Al-Quran. Berulang-ulang kali dalam Al-Quran Allah telah menyatakan tentang penjelasan datang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-gala yang ingin kita ketahui telah pun disampaikan oleh Allah
kepada Rasulnya, yakni Rasulullah SAW. Jadi riset ilmu harus kembali kepada Al-Quran, bukan kepada pemikiran, kefahaman, pengetahuan mana-mana pihak. Memanglah jelas tidak datang tiba-tiba segala pengetahuan itu, walaupun kita katakan pengetahuan itu khusus daripada Al-Quran, memang ada yang membawanya. Maka di situ datangnya utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan tugasan amanah untuk menyampaikan pernyataan, menyampaikan penjelasan khusus daripada Allah kepada kita. Apa yang perlu kita buat, bagaimana kita nak lakukan perjalanan hidup, apa yang perlu kita laksanakan dan sebagainya, semua itu telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbalik kepada itu tadi, tuan-tuan dan puan-puan, maka riset ilmu ini kembali kepada Al-Quran, bukan kepada yang lain. Jika datang sekali ataupun datang apa jua pengetahuan daripada mana-mana pihak, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan kena lihat di mana punca kepada pengetahuan tersebut, kerana modelnya dah ada. Pembawa ilmu itu dah ada. Ilmu itu wujud atas sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka risetkan balik. Jangan letakkan kepada sifat-sifat yang lain. Jangan letak kepada guru itu, guru ini, syekh itu, syekh ini. Kembali kepada satu-satunya sifat yang menyampaikan kebenaran, yang tidak ada kecacatan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang harus kita fahamkan terlebih dahulu. Maka riset ilmu adalah apa yang dibawa, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya terpanggil nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya terima satu makalah, saya terima satu yang berkongsi dengan saya, bercerita tentang kisah akhir zaman, kisah tentang Imam Mahdi, kisah tentang harta-harta, katanya harta pemuda Bani Tamim, harta Imam Mahdi yang sebenarnya terhimpun berbilion-bilion, bertrilion, yang sebenarnya ada pada satu pihak yang akan menjadi warisnya dan akan diserahkan kepada Imam Mahdi untuk perjalanan, dan akan menyebabkan dunia itu akan berubah secara total dari segi pentadbiran dan ekonomi. Kemudian dikatakan juga ilmu harta ini adalah harta yang memang terpendam tetapi disimpan, diiktirafkan oleh seluruh dunia. Ada pada raja-raja tertentu, ada pada pemimpin tertentu yang disahkan dan sebagainya. Maka kisah ini telah menjadi satu kisah yang sangat hangat diterima dengan ramai pihak, ramai yang berkongsi, berbincang, membicarakan soal-soal begini tentang harta yang menimbun-nimbun ni tadi, harta pemuda Bani Tamim, harta Imam Mahdi dan sebagainya. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan, riset ilmu, gunakan akal yang Allah berikan dengan berpandukan kepada Al-Quran, bukan gunakan akal tanpa panduan Al-Quran. Berpandukan kepada Al-Quran, lihat balik apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, caranya dengan pelaksanaan beliau, sunnahnya. Maka apa yang kita nak faham, setelah saya nyatakan bahawa ilmu itu perjalanan, maka apabila kita ingin kembalikan kehidupan kita kepada keilmuan yang hakiki, maka lihatlah perjalanan Rasulullah. Maka di situ datang sunnahnya. Dan sunnah Rasulullah bukan atas kehendaknya, bukan kerana keinginannya, tetapi sunnah Rasulullah itu ketetapan kepadanya yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam memposisikan dirinya menjadi model, contoh kepada sekalian manusia dan jin, untuk menjadi khalifah kepada sekalian makhluk, yakni manusia. Maka telah ada contohnya, telah ada satu referensi yang jelas. Kenapa kita berpaling daripada perkara tersebut? Kenapa wujudnya cerita-cerita yang menjadikan kita asyik masuk, oh ini ada harta ni akan turun, tetapi apabila sampai kepada realiti,
Adakah turunnya harta itu tadi akan merubah peradaban? Adakah dengan adanya harta itu akan menjadikan kita orang yang tahu melaksanakan tanggungjawab? Kerana hakikat yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kena ada ilmu, kena ada pengetahuan. Maka apabila sampai setiap perkara kepada kita, maka kita akan dapat laksanakan berdasarkan pengetahuan tersebut atas apa yang kita terima. Maka itu yang perlu kita fahamkan. Kenapa terlalu ikut sangat dengan kisah-kisah yang sedemikian? Kenapa? Okey, contohnya begini. Datang kisah tentang harta, harta daripada satu kelompok ni, harta daripada kelompok ni ada dokumen-dokumennya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf, saya bukan nak menghina sesiapa. Saya dah jumpa beratus manusia yang datang kepada saya, tunjukkan segala dokumen-dokumen dengan segala hartanya. Ada hartanya, kata harta, ada platinumnya, jongkong emas. Subhanallah, kalau nak dia tengok tu, terbeliak je mata. Dengan triliun-triliunnya, nilainya tunjukkan, bondnya tunjukkan, di mana kedudukan jongkong emasnya dan sebagainya. Saya dah lalui itu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah tengok tu semua. Bukan tengoknya sekadar cerita dengar daripada sesiapa. Saya lihat sendiri. Sebab tu saya kata saya berjalan. Kerana saya nak kepastian berdasarkan kepada pembuktian. Maka, apa kaitan dengan kisah kita pada hari ini tentang riset ilmu? Maka gunakanlah pengetahuan yang kita miliki daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk mengelakkan kita daripada terpedaya dengan kisah-kisah yang akhirnya membawa kita kepada jurang yang dalam. Kenapa saya kata begini, tuan-tuan dan puan-puan? Ini yang berlaku kepada dunia Islam pada hari ini. Bercerita tentang kisah-kisah yang takjub, kisah-kisah yang di luar daripada realiti manusia yang Allah jadikan. Contohnya, kalau kita kata ada harta yang menimbun di seluruh dunia milik seseorang yang akan diserahkan kepada Imam Mahdi, maka tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti video-video saya sebelum-sebelum ni, apa yang saya katakan tentang Imam Mahdi? Cerminan dia adalah Rasulullah. Maka kembalikan diri kita atas riset ilmu itu tadi. Adakah Rasulullah bermula dengan ilmu yang bertimbun-timbun untuk menjadikan perjalanan yang dinamakan Islam di atas muka bumi? Bertimbun-timbun ke harta dia? Adakah dia memiliki segunung emas? Sedangkan Rasulullah diberikan gunung emas, dia tak mau. Dia nakkan ilmu. Dia pilih ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Ni mana datangnya tiba-tiba akhir zaman akan datang. Ni bawa harta akan merubah dunia. Ingat, di sini pentingnya practicality yang Allah berikan kepada kita. Jangan ikut nafsu. Jangan terlalu ikut sangat dengan kisah-kisah yang akan menghayalkan kita. Oh, kita dah ada harta banyak. Ini semua ni. Queen Elizabeth pun sign, mengesahkan. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Masuk akal tak? Masuk akal tak? Saya saintis, tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf Bila sebut saintis ni, bukan saintis itu yang menidakkan Allah. Saintis artinya berbalik kepada sunnatullah. Pernyataan itu harus ada hubung kait langsung dengan perjalanan Rasulullah. Rasulullah berjalan, maka kaji perjalanan dia itu adalah ilmu. Riset apa yang kita tempuh pada hari ini. Jangan masuk kepada jahiliah, bercerita tentang perkara-perkara yang gaib, sebenarnya tidak wujud atas realiti sebagai manusia. Kerana Rasulullah berjalan dalam kehidupan dia. Dia menempuh kesusahan, dia menempuh segala penderitaan, tetapi dia tidak pernah berhenti daripada berusaha. Dan dia membawa diri lari daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Dia tak naik pun sesuatu pesawat yang laju ke, dia tidak naik satu kenderaan yang berjalan seperti kilat. Dia berjalan membawa diri dalam satu perjalanan yang panjang daripada Mekah ke Madinah dan terpaksa menyembunyikan diri di dalam gua. Di dalam gua laba-laba. Kenapa dia dikuatiri? Sebab ada pihak musuh, kafir-kafir Quraisy yang mengejar dia, yang mencari dia. Kisah itu sangat masyhur dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga tahu. Kemudian dia bergerak sehelai sepinggang dengan Sayyidina Abu Bakar hingga sampai ke Madinah.
sampai beliau ke Madinah disambut oleh orang-orang Ansar. Apa yang dia miliki? Dia hanya memiliki satu saja, tuan-tuan dan puan-puan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan janji Allah itu benar. Dia tak bawa harta. Tak ada harta siapa, jin ifrit ke harta, kalau macam harta sebagaimana yang ada pada kisah-kisah yang disampaikan. Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Dia hanya ada keimanan dia kepada Allah, tauhid dia yang sangat kukuh. Dan atas keupayaan akalnya, atas keupayaan fizikalnya dan keilmuan yang dia miliki berdasarkan kepada Al-Quran, dia membina peradaban, tamadun dan permulaan kepada Islam di Madinah. Sehingga kan sahabatnya, yakni Abdul Rahman Auf dan Abu Bakar dan semua yang ada harta di Mekah ditinggalkan. Mereka pergi membawa diri, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini Islam tegak di seluruh 3 bahagian daripada dunia. Kita ada tak kurang berapa? Dekat 2 bilion, 1.8 bilion, 1.7 bilion yang menyatakan bersyahadah bahawa diri mereka adalah umat Islam. Jadi kembali kepada kisah riset ilmu. Mana praktikalnya tu tadi, tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada. Tapi dia membina. Bukan datang ilmu berlambak-lambak. Sesiapa yang percaya kepada kisah-kisah yang adanya harta berimbun-imbun yang akan merubah, harta yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, riset balik. Riset ilmu tu, riset pengetahuan tu. Kita tak ada apa-apa, maka pengetahuan tu risetkan balik kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ada tak dia buat macam tu? Berlaku tak kepada hidup dia sedemikian? Kalau itu pun susah kita nak faham, kita bercerita tentang satu sosok akhir zaman yang lebih hebat daripada Rasulullah, macam tu. Tiba-tiba datang dengan hartanya, dengan segala macamnya, dan dikatakan, wah, ni harta yang simpan daripada zaman dulu, sampailah ke akhir zaman, dah disediakan untuk Imam Mahdi. Dan yang akan membawa itu nanti adalah pemuda Bani Tamim. Saya minta maaf lah, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak menghina sesiapa, tapi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan berfikirlah. Jangan lagi mengikut kisah-kisah di Facebook, kisah sosial media yang sebenarnya balik kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa faedahnya? Apa contribution? Apakah jasa tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang tuan-tuan dan puan buat sebenarnya? Apa yang tuan-tuan dan puan lakukan? Okey, lihat satu perkembangan, kemajuan bagi satu pembangunan ilmu. Kerana kita bermula dengan ilmu. Ada tak tuan-tuan dan puan terlibat? Ada tak tuan-tuan dan puan melakukan sesuatu untuk merubah proses riset ilmu itu tadi? Atau tuan-tuan dan puan hanya sekadar menanti berdoa, hari-hari berdoa perubahan? Kerana ingat, dalam Al-Quran Allah dah jelaskan, Allah tidak akan ubah nasib ataupun keadaan bagi mana-mana bangsa, mana-mana keturunan, mana-mana kaum selagi dia tidak mengubah apa yang ada dalam hati dia. Apa dia? Hati dia kena bergerak sebagaimana hati Rasulullah SAW. Riset balik, kerana di situ letaknya segala keinginan nafsu yang akan membawa dia kepada realiti. Dia lapar, dia kena bekerja. Nafsu ada di sini. Dia nakkan kehidupan yang baik, usaha. Jangan menantikan tiba-tiba turun daripada langit. Saya dah katakan, Rasulullah SAW menempuh segala kesusahan, berperang, perang Badar, perang Uhud, macam-macam perang yang ditempuh oleh Rasulullah SAW untuk dia meletakkan landasan platform kepada perjalanan Islam di atas muka bumi. Walaupun dia sangat benci kepada peperangan, dan dia elakkan kalau boleh seboleh-bolehnya jangan berlakunya peperangan. Bahkan dalam peperangan pun dia beritahu, bila berperang jangan bunuh orang tua, jangan dibunuh anak-anak, jangan dibunuh mereka yang dah menyerah, segala-galanya dia beritahukan. Cuba tengok hari di perang macam mana. Semua dia ranapkan
Tak mereka peduli lagi. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Maka di sinilah saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan bercerita tentang ekonomi, kena ada ilmunya. Tuan-tuan bercerita tentang teknologi, kena ada ilmunya. Tuan-tuan bercerita tentang segala-gala perkara yang berkait kepada pembangunan sosial, kena ada ilmunya. Maka apa yang kita bincangkan, riset ekonomi lah, ya, ada yang bercerita tentang perbankan Islam lah, kita bercerita tentang ekonomi Islam dan sebagainya. Mana ilmunya? Di mana punca segala ilmu untuk perkara tersebut? Dah ada belum? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan bercakap atas dengar daripada mana-mana pihak. Peranan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah pergi bertanya dan merujuk, berbicara dengan pusat-pusat ilmu. Di Turki juga, tak kurang 15 universiti saya memberikan masukan dan mengadakan kursus atau forum-forum tertentu tentang perkaitan ilmu. Sampai bila kita nak berpegang kepada ilmu yang kita miliki sehingga menjadikan manusia yang dinamakan umat Islam itu sangat rendah di dunia pada hari ini dari segi aspek kehidupan diperkotak-katikkan. Kita marah dengan bangsa-bangsa yang lain kata menjatuhkan umat Islam, menindas umat Islam. Mereka tidak akan mampu menindas kita, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita memiliki ilmu sebagaimana yang telah diamanahkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kerana tidak ada musuh yang akan menyerang jika kita kuat. Maka nak jadi kuat tu kita kena ada ilmu. Ini kita nak melawan mereka, contoh nak melawan, saya bukan nak suruh melawan ya, tapi maksudnya melawan lah. Pihak musuh datang, kita tidak ada peralatan, kita tidak ada kekuatan. Maka kita gunakan segala hasil yang kita miliki, kita beli senjata. Kerana kita tidak ada ilmu membangunkan senjata, kita beli senjata daripada musuh yang nak menyerang kita, nak menindas kita, senjata mereka juga yang kita beli. Mana praktikalnya di sini, tuan-tuan dan puan-puan? Sedangkan dalam Al-Quran jelas-jelas Allah nyatakan, jadikan diri kamu kuat, bina kekuatan hingga menggerunkan pihak musuh. Macam mana kita nak menggerunkan pihak musuh jika ilmu yang kita miliki untuk membangunkan teknologi adalah milik mereka? Reset balik. Susah ke saya cakap ni nak difahamkan, tuan-tuan dan puan-puan? Reset balik. Jangan berbangga dengan PhD, jangan berbangga dengan master, dengan ijazah dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah letakkan derajat yang saya katakan dalam sesi yang awal, ya, bahagian 2. Ia lebih kepada menyatakan realiti harusnya datang daripada Al-Quran. Untuk kita bina teknologi, Al-Quran. Untuk kita bina ekonomi, Al-Quran. Memahamkan Al-Quran itu berbeza dengan menghafalkan Al-Quran. Ramai yang boleh menghafal Al-Quran, tetapi tidak ramai yang boleh melaksanakan, memahamkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka di situ datangnya Allah utuskan Rasulullah SAW. Dia melaksanakan kehidupan dia segala-galanya berdasarkan kepada Al-Quran. Maka resetkan segala-galanya itu kembali kepada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tidak membawa ilmu daripada mana-mana pihak yang lain. Dia membawa Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mulai daripada hari ini, jika tuan-tuan fahamkan, jika kita ada 1.8 bilion manusia, atau katalah 1 bilion umat Islam, seorang memberikan RM1, kita ada 1 bilion ringgit boleh dibangunkan sebagai pusat ilmu. Pusat ilmu yang membangunkan sains Islam. Bila sebut sains Islam tu bukan untuk orang Islam aja, maka ia adalah alam semesta yang akan membangunkan teknologi-teknologi yang berteraskan kepada aturan Al-Quran. Maksudnya apa? Teknologi yang memakmurkan, bukan menjadikan penguasa yang akan menindas pihak lain, tetapi menjadikan semua pemilikan bersama. Dan arti kata lain, semua mendapat bahagiannya. Bukan hanya manusia, bahkan haiwan-haiwan juga mendapat bahagiannya. Kita bangunkan pusat ilmu yang membangunkan sistem ekonomi yang mendatangkan kemakmuran
dan tidak ada lagi pihak yang tertinggal. Kita membangunkan sistem kesihatan. Kerana dalam Al-Quran sangat jelas, setiap sesuatu Allah jadikan itu datangnya berpasang-pasang. Al-Quran, tuan-tuan dan puan, beriman kan? Maka apabila semua yang Allah datangkan itu berpasang-pasang, bila ada penyakit mesti ada penawar. Maka kita faham di situ. Kaji. Maka dalam Al-Quran ada segala penawar kepada segala penyakit kepada manusia. Kaji lagi kat situ. Buat ilmu berkait tentang kesihatan. Bercerita tentang kemajuan dari segi faktor ekonomi pemakanan, ekonomi pertanian, segala-galanya yang ingin kita maksudkan sebagai sesuatu yang mutlak ada dalam Al-Quran. Jadi, kenapa kita ikut yang lain? Kenapa kita ikut pihak tu, pihak ni? Kenapa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak taksub, saya, bagi diri saya mengesahkan. Tuan-tuan, puan-puan boleh taksub. Saya juga taksub. Tetapi taksub yang bagaimana? Taksub saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya taksub. Minta maaf kalau ada guru-guru yang lain ke, imam-imam yang lain ke, mana-mana ulama-ulama, dikatakan ulama besar sekalipun, minta maaf, bukan saya tidak menghormati mereka, tapi taksub saya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan saya, tauhid saya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saya pegang. Tuan-tuan dan puan kata nak kata saya apa sekalipun, mungkin saya ekstrim, ekstrim saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana saya tidak ada halangan atau tidak ada tapisan-tapisan kepada mana-mana pihak. Saya menghormati semua ilmuwan zaman berzaman, tetapi saya amat-amat mengasihi dan amat-amat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang saya kerjakan. Maka di situ saya melihat Rasulullah adalah model kepada ilmu, model kepada sosial, model kepada ekonomi, model kepada pemerintahan, model kepada keadilan yang tidak ada pada mana-mana manusia di atas muka bumi ini daripada awal sampai akhir. Satu tu saja. Jadi itulah yang ingin saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, risetlah ilmu tuan-tuan dan puan-puan, risetlah. Janganlah terlampau taksub dengan perkara-perkara yang lain daripada apa yang telah dinyatakan, dibawa, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka di sinilah permulaan kepada perjalanan akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini pilihan? Ini bukan pilihan tuan-tuan dan puan-puan ya. Riset dah berlaku. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak terima pandangan saya, nak bersetuju dengan saya, nak sama-sama kita berjalan ke arah yang sama atau tidak, atau tuan-tuan dan puan-puan memilih harta-harta, kisah-kisah daripada pihak-pihak yang sentiasa memberikan tuan-tuan dan puan-puan begitu banyak input, tetapi tergantung-gantung, kita pun tak kenal dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh kenal saya. Tuan-tuan menampak wajah saya. Saya tak sembunyikan wajah saya. Masa Bayu itu wajah dia, kat YouTube itulah wajah dia, kat Facebook ke, wajah saya, inilah wajah dia. Saya tak menyembunyikan diri saya. Kenapa? Kebenaran itu tidak akan tersembunyi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi pada sesi yang seterusnya.